Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang ke-24. Nak khatam dah ni. Dia tak apa ikut suka asal baca kitab. Dia kitab ni dia tak pelik sangat pasal dia pecah bab. Kerana kelas ni kelas ganti rupanya. Dulu maghrib saya ponteng, tak datang. Jadi takut orang tak bawa kitab, kita ambil ujung dulu. Nasihat yang ke-24 daripada kitab Ayyuhal Walad. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan 4 perkara. Dulu masa awal kitab dia dah bagi tahu ilmu yang tidak diamalkan itulah tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ataupun ilmu tu diamalkan tapi ilmu yang tidak membawa takut kepada Allah, itu pun ilmu yang tidak bermanfaat. Tak ada ilmu langsung tak ada manfaat. Jadi hari ni kita nak baca nasihat yang ke-24. Kerjakan 4 perkara. Dia suruh kita beramal sekarang ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu ni yang baik, soleh amalan dia, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 perkara yang perlu engkau kerjakan. Perkara pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Dia suruh kita ni tafakkur, telik pada diri kita ni, sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak kenal perhubungan ni maksud dia apa. Bila makin rapat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, makin luas pintu ibadat tu Allah buka, makin sempit maksiat tersebut. Bahkan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam tertutup terus pintu maksiat bagi mereka. Ini kita cerita kita. Lagi luas pintu kebajikan, makin tinggilah maqam dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ukur zahir je lah. Tengok dalam masa 24 jam, tengok dalam masa seminggu, tengok dalam masa sebulan, tengok dalam masa setahun, tengok dalam masa 1 abad, kalau sampai tengok dalam masa 1 kurun. Manakah yang kita lebih cenderung? Sekarang ni kita dah duduk rumah Allah Subhanahu wa taala, kita niat iktikaf, tiap-tiap saat diberi pahala. Alhamdulillah. Tapi kita start bila? Mungkin umur 38, mungkin umur 48, ataupun baru start. Tak apalah tu, jangan jam start. Jam start ni kira murtad. Orang murtad tu dah jam start. Jam start nak lomba lari pun dia tak kira. Dapat pinggan emas dia ambil balik. Jadi macam mana kita nak mengembalikan 20-30 tahun yang telah terlepas? Kadang-kadang jatuh kepada maksiat, bergelumang dengan segala bentuk kemungkaran. Ni disuruh buat dia. Bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu, sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu. Tengok, kita ni ramai kawan. Ada kawan yang kita rapat betul, ada kawan yang kita tak berapa nak rapat. Ada kawan tegur bersapa tapi tak boleh sekali. Kenapa tu boleh rapat dengan kita tu? Dia orang panggil secocok. Dia punya kehendak kita boleh layan, kita punya kehendak dia boleh layan. Ada sifat toleransi, ada sifat pemaaf, ada sifat ikhlas, betul-betul kawan. Maka kita bolehlah rapat dengan orang ni. Sekali minum kita bayar, tak apa lah. 2 kali minum dia buat tarik dia punya dompet, kita bayar juga. Okey lagi. Masuk 4 kali, minum, kenyang lagi, kita berkata kenyang lagi. Bukan masalah RM1 2 sen, masalah sikap.
Masalah sikap. Sebab tu Rasulullah SAW kata, nak kenal kawan ni, bawa musafir. Bawa musafir. Bawa musafir. Kita boleh tengok sabar dia, kita boleh tengok pemurah dia, kita boleh tengok ketaatan dia kepada Allah. Selalu waktu musafir ni, dalam bab solat ni, dia jadi compang-camping. Asal boleh, ya tak? Semayang duha tertinggal waktu musafir, semayang witir tertinggal waktu musafir, semayang tahajud keras semua. Dia boleh tengok ni waktu musafir. Bila ada masalah di tengah jalan, dia tengok apa perkataan yang keluar daripada mulut dia. Kalau asyik menyalahkan orang, ni bukan kawan dia kata. Nak kenal sahabat waktu musafir, dia kata. Tu. Baik. Dia suruh kita turun balik kepada makhluk, tengok kelakuan kita dengan kawan-kawan kita tu. Ada yang rapat, ada yang kita sanggup korban apa saja. Telefon tengah malam, kita keluar tolong dia. Ada masalah ni, kita bincang. Pasal apa? Orang ni rapat dengan kita ni, banyak benda yang kita suka dengan dia, dan dia pun suka dengan kita. Maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu, dan engkau tidak merasa marah. Puas hati dengan kawan kita tu. Kadang-kadang dia marah pada kita, kita terima dengan tenang. Pasal apa? Kawan kita. Ni keadaan tu. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang al-majazi, maka jangan engkau melakukan terhadap Tuhanmu, kerana Tuhanmu adalah Tuhanmu yang sebenar. Dia nak kata jangan buat perkara yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah layan kita ni cukup hebat. Dulu dalam bulan Ramadan, saya ada membacakan hadis. Apabila kamu bangun pagi, Pertamanya ada makanan yang cukup untuk kamu makan sekali. Bukan makan 2 kali, sekali makan. Cukup, makanan tu mengenyangkan. Yang keduanya, apabila bangun pagi, badan kamu sihat, sekira-kira melepaskan ibadat yang wajib. Yang ketiganya, apabila kamu bangun pagi, tidak ada musuh, maka cukup, sempurna dah Allah layan kita tu. Sekiranya begitulah yang kita dapat pada pagi ni, sempurna dah layanan Allah kepada hamba-Nya. Tetapi Allah tak layan kita macam itu. Allah tak layan kita macam kita dalam bab rezeki, melempah ruah. Tak? Semalam Masjid Hidayah, tak? Masjid Hidayah lepas ceramah, bawa masuk belakang dia punya tu, masjid baru, 9.5 juta Ustaz. 9.5 juta satu soft. Satu soft. Tu belum sampai. Dia orang tak berapa tahu dah buka ke belum masjid tu agaknya. Lepas tu saya cadangkanlah, kalau kita tengok pasar malam penuh, pasar borong waktu tahajud bersesak dah, pasar tani sampai pukul 12. Apa lagi? Pasar raya padat. Hari ni tengok Carrefour Giant jadi tukar. Pasar Hidayah insya-Allah penuh. Dia nak kena bubuh pasar kat depan tu. Bila pasar tu dia jadi penuh. Padahal pasar ni tempat yang Rasulullah paling benci. Bukan Rasulullah tak pergi, Rasulullah tak akan duduk lama, melainkan sekadar keperluan sahaja singgah di pasar tu. Sebab banyak perkara-perkara kemungkaran yang berlaku di pasar. Tu. Jadi Allah layan kita ni lebih daripada apa yang hadis tu cerita. Maka sewajarnya kita membalas, dan wajib kita membalasnya, membalas akan budi baik Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah tu, dengan perkara-perkara yang menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berjaya buat macam itu, kita yang mendapat manfaat. Apa manfaat yang paling besar yang kita tunggu daripada Allah? Redha Allah Subhanahu wa taala. Tu tiket. Dia panggil tiket cuma untuk masuk syurga. Besar macam mana dosa sekali tidak bertaubat lagi pun, kecuali syirik kepada Allah, ada satu amal yang menjadi Allah redha, maka masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah suruh. Allah suruh. Jadi maknanya apabila kita suka kepada
kawan-kawan kita yang rapat dengan kita tu kerana perbuatan dia, lalu kita membalas perbuatan baik itu dengan baik, lebih aula lagi benda tu kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah duduk rumah Allah, kita dah menuntut ilmu, maka kita perlu pertingkatkan kesempurnaan ibadat-ibadat yang kita buat. Banyak sekali ibadat-ibadat, kelakuan dia tu rupa-rupa ibadat, tapi tidak menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kanan, kaki kanan masjid, pahala tuan-tuan. Tapi kita tak perhatikan, kita dah masuk masjid ni. Kita keluar masjid sekejap lagi, kaki kiri, pahala lagi. Kita tak perhatikan, padahal kita dah duduk dalam masjid, nak keluar. Kenapa tu? Itu seperti benda sunat, betul. Macam tidak ada apa-apa. Kalau orang masuk rumah kita, ketuk, pam, 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 salam tak ada, apa pun tak ada, kita pun buka, terus masuk pergi peti sejuk. Buka, adalah sikit buah limau, kemudian ada beberapa biskut yang masih berbaki tu. Apple tak ada ke dia tanya? Oh, dia tanya pula apple tak ada. Apa perasaan tuan rumah? Ni tak ada adab. Baru tak ada adab. Bukan masalah dia tak boleh bagi apple tu, bukan masalah dia tak boleh bagi makanan yang dia kendara. Masalahnya adab. Tu keluar masuk kaki kiri, kaki kanan, keluar kaki kiri, tu adab dengan Allah. Baiki ibadat ni tuan-tuan. Mungkin di situ jatuh redha Allah, sebab dia ni kalau tiap-tiap kali masuk masjid mesti kaki kanan, tiap-tiap kali keluar masjid mesti cukup jaga walaupun perkara kecil. Mungkin jatuh redha Allah di situ. Semayang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dimulakan sembahyang ni dengan 2 rukun, 1 sunat. Rukun tu ialah takbiratul ihram disertai dengan niat. Sunat tu ialah mengangkat tangan, Allahu Akbar. Dah semayang dah, Allah gini je, berkepak macam itik. Dah semayang dah tu. Kalau dia angkat sikit lagi, Allah, dapat pahala kesempurnaan takbiratul ihram. Rugi. Allah perhatikan. Ni kita cerita orang ibadat. Orang tak ibadat payah nak cerita tuan-tuan. Ni kita cerita orang dah ibadat, termasuk dalam kelalaian-kelalaian, padahal dia mampu buat yang lebih baik. Terutama ketika sami Allahu liman hamidah. Nampak tak? Angkat betul-betul, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tak angkat tak ada dosa, tapi kesempurnaan sebagai menghargai, mengucapkan terima kasih, syukur atas nikmat yang lebih daripada apa yang kita baca dalam hadis tu. Cukup 1 hari makanan yang mengenyangkan kamu sehari, Allah layan kita lebih. Ya tak? Nabi naik unta, naik kuda tengah panas, kita ada aircon. Kita ada aircon. Sahabat-sahabat bulan Ramadan ikat perut, gali lubang untuk berperang dengan golongan-golongan kufar. Kita tak ada tuan-tuan. Kita serah pada tentera darat. Kita senang lenang kita kat rumah dengan Astronya, TV 3-nya, TV 1, NTV 7, tak tahu ada ke tak lagi, TV 9. Tak cukup dengan tu, ada pula DVD, CD. Kita punya TV pula kalah panggung wayang. Ya tak? Lebar bukan main, melekat dekat dinding. Ya tak? Takbir Allahu Akbar. Allah memerhatikan. Tu Allah jadi kita fahamlah hukum yang dibuat ni sebahagiannya diwajibkan, seolah-olah wajib tu Allah nak masukkan juga orang dalam syurga. Kalau dapat jaga yang wajib tu, Allah nak masukkan juga dalam syurga. Kemudian yang sunat, bonus. Kebanyakan yang kita cerita pagi ni benda-benda sunat. Kenapa? Pertamanya, tuan-tuan tengok, kita contohkan tadi, sekiranya kita ni golongan yang agak terlewat, alhamdulillah lah, agak terlewat sikit. Ramai saya jumpa golongan ni, dan mungkin saya termasuk dalam golongan ni lah. Sebab saya belajar ilmu ni ketika umur 27 tahun, 27, 28 macam itulah. Anak 2, bukan isteri 2, anak 2. Jangan salah dengar. Tak? Ni ada rakam tak apa, boleh dengar balik. Anak 2 dah tuan-tuan. Daripada 15 sampai 27, rahsia tak boleh cerita. Rahsia tak boleh cerita.
Jadi ni nak cover ni, Allah dah buat ibadat sempurna ke? Nak cover. Satu. Yang kedua, mungkin dosa-dosa yang kita dengan Allah tu Allah ampunkan. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an ayazlim nafsahu summa yastaghfirillah hayyidillahi ghafurur rahimah. Sadaqallahul azim. Siapa yang buat jahat atau menzalimkan diri dia sendiri, semua kemudian yastaghfirillah, bertaubat kepada Allah, hayajidillah, pasti. Ulama tafsir dia kata yajidi tu pasti kamu akan mendapati Allah mengampunkan dosa kamu. Tapi dosa dengan Allah. Yang kita mengumpat, yang kita mengatur orang, yang kita tuduh orang, yang tu siapa nak ampunkan? Sekiranya Tuhan dia mengampunkan, barulah layak mendapat pengampunan. Sekiranya orang yang kita kata dah mati, tak sempat mengampunkan. Yang kita curi tanah dia 3 kaki, dia tak ampunkan. Yang kita pacak tiang pagar kita tu lebih ke pagar dia, dia tak ampunkan. Yang selipar Jumaat kita curi sebelah, dia tak ampunkan. Apa cerita benda ni? Tunggu hari kiamat. Jadi apabila tunggu hari kiamat, di dunia ni saya tumbuk satu orang, dia kalau boleh dia nak balas balik, tumbuk juga. Di akhirat Allah benarkan orang-orang yang kena zalim ni membuat tuntutan. Kalau dulu kita tumbuk orang, dia tak ampunkan, pada hari kiamat Allah benarkan tuntutan, dia tak akan minta nak tumbuk kita balik, tuan-tuan. Melainkan dia minta ialah pahala daripada apa yang kita amalkan. Maka inilah masanya, inilah tempatnya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukan kadang-kadang banyak sangat ibadat tu, tapi satu-satu ibadat yang dia buat sempurna. Pakai baju ni, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarr, pahala. Masuk pula dengan sebelah kanan dulu, pahala. Pakai kasut kaki kanan dulu, pahala. Ya Allah. Siapa sini datang masjid kaki ayam? Tak ada seorang pun. Time balik mungkin berlaku kaki ayam. Time pergi biasanya tak ada. Cuba ingat balik, kaki kanan ke kaki apa? Entahlah, tak ingat. Tak ingat. Kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Masuk Giant, kaki kiri. Pasar-pasar raya ni masuk kaki kiri, tempat syaitan. Syaitan daripada jin dan syaitan daripada manusia. Mana syaitan daripada manusia? Oh, tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh tengok. Sempurnakan ibadat kita tu. Dan di situ kita dapat, kita kalau kita sempurnakan satu ibadat, kita akan masuk dalam bab kita bersungguh-sungguh untuk merapatkan hubungan kita dengan Allah. Kita bersopan di atas muka bumi Allah, maka kita pastikan macam itulah. Ya tak? Kalau dalam sembahyang tu pakaian yang cantik, yang elok-elok, terutama pakaian tu ialah sunnah Nabi SAW. Kita lilit sedikit serban, 70 kali ganda pahala daripada orang tak pakai serban. Kita kejar saf yang pertama, pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Ni semua benda hari-hari yang kita boleh buat. Kalau kata nak baca Quran, siapa boleh khatam satu hari dan 30 juzuk? Iqra' boleh lah, 6 juzuk. Ya tak? Tak boleh. Jadi bila kita telah pun bersembahyang, contohnya, sempurnakan pergerakan kita, tuan-tuan. Cara letak tangan ketika duduk antara duduk sujud, sempurna. Semua tu diajar. Yang keduanya dalam sembahyang ni, apabila berlaku sembahyang sunat, dia sembahyang sunat ni dia tak sama macam sembahyang fardu dia buat. Padahal sembahyang sunat 13 rukun. Kenapa tak baca doa iftitah? Tu soalan dia. Kenapa dah lepas baca doa iftitah terus bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu pahala. Itu maksud saya, menyempurnakan. Bila kita telah ada di ibadat tersebut, sedang beribadat, kita azam, kita ubah, kita tingkatkan sempurna. Baca surah. Memang sembahyang tu sembahyang sunat. Tapi kalau kita dapat baca surah, tahiyat akhir kita baca sampai habis, dia ada doa dan sebagainya, sempurna. Sebab apa? Allah layan kita lebih daripada apa yang telah dikatakan dalam hadis tersebut. Dan kita memang mengharapkan hubungan kita dengan Allah tu rapat, hubungan kita dengan Allah tu makin lama makin baik.
Sebagaimana kita bergaul, makin lama makin baik. Dia baik dengan kita, kita baik dengan dia. Lama-lama makin erat perhubungan tersebut. Tapi bila satu ketika dia buat satu masalah yang tak sepatutnya dia buat, dan kita telah peringatkan, dia buat lagi sekali, kita peringatkan, dia buat lagi sekali, maka hubungan tu akan renggang. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sama Allah dengan makhluk. Perumpamaan tu memahamkan kita. Jadi tanda orang yang rapat dengan Allah hubungan, tengok pada ibadat dan maksiat dia, tuan-tuan. Tengok pada diri kita. Saya maksiat arak, maksiat zina tu, kalau orang dah duduk masjid ni, alhamdulillah tak nampak lah, tak ada lah, insya-Allah. Tapi yang nak tumpukan sangannya ialah maksiat hati. Dosa-dosa daripada segala sifat mazmumah tersebut. Tu. Maka itu perlu diberi tumpuan yang lebih. Setelah kita memahami hukum-hukum asas fardu ain, bab hati itu kena jaga. Sebab tu siapa ni dia bagi tahu dalam kitab dia, Hidayatus Salikin, Syekh Falambani rahimahullah taala, bila kau dah melepas diri kamu daripada ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan asas-asas mazmumah dan mahmudah, maka lazimkan diri kamu mulazamah, iaitu sentiasa berada di hadapan kuliah-kuliah tasawuf. Dia kata macam gitu dalam Syiarus Salikin, Hidayatus Salikin. Sebab apa? Sebab hati kita ni berbolak-balik. Tu. Hati kita ni berbolak-balik. Mudah bertukar. Kita punya daya tahan tu kadang-kadang tidak ada. Terusik sikit daripada Allah je, berubah iman kita, berubah semayang kita, berubah zikir kita, berubah baca Quran kita. Contoh senang je. Bila nakkan sesuatu betul-betul tu, barulah kita semayang hajat. Padahal kita hari-hari berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fakir ilallah. Sebab tu ulama' dia kata elok semayang hajat ni hari-hari, tuan-tuan. Hari-hari memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berubah. Dia ada musim. Bila datang kesusahan yang amat sangat, barulah dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia teringat nak baca Quran. Itu alhamdulillah ingat baca Quran. Setengah pergi bomoh, setengah pergi tengok jari. Kau ni tak bersambung, muflis juga kau tak berniaga. Dia kata muflis sebab ni. Siapa tangan dia jangan berniaga, muflis dia kata. Tak berniaga dia. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala konsisten, supaya apa? Hubungan kita tu. Jadi dia timbal baliklah. Sekiranya kita nak tahu hubungan kita dengan Allah tu bagaimana, kita tahu, kita boleh rasa, tengok ibadat dan maksiat kita. Dan apabila kita nak melihat kalau hubungan kita jauh daripada Allah, tanda dia banyak kelalaian dan banyak kemungkaran yang berlaku pada diri kita. Jadi yang tu kita tak nak. Sebab tu dia kata, rapatkan hubungan dengan Allah, yang ni buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah benci. Tinggalkan apa yang Allah benci. Dekat Kuala Lumpur ni, majlis maksiat ni melambat-lambat. Mereka tak belajar daripada tsunami. Sebab apa? Ada orang kata kami mencipta alat mengesan tsunami. Kejap lagi Allah bagi kali baru ni tsunami, berapa ratus orang mati. Tu kita kena fikir tu. Tapi di Kuala Lumpur, ahli-ahli maksiat ni, setengah daripadanya cakap yang bukan-bukan. Saya pernah baca surat khabar baru ni, dia bukan main seksi lagi. Dia kata seksi bukan lucah. Pelik bercakap. Berani mengeluarkan perkataan-perkataan, berani melakukan perbuatan-perbuatan malam Jumaat, malam yang dimuliakan oleh Allah, dia bantai konsert. Adalah 3-4 orang membantah, dianggap perkara kecil, padahal dia tu telah melepaskan fardu kifayah. Walaupun konsert tu tidak dapat dihentikan, dia seperti burung pada zaman Nabi Ibrahim kena bakar. Dia tuang air tu berbatu-batu daripada bakaran Nabi Ibrahim tu. Bila kaum dia tanya, "Hei burung, apa yang kau dapat menyelamatkan Nabi kena bakar tu? Kau tuang air berapa banyak dan jauh pula tu?" Sekurang-kurangnya kata burung tu, "Bila aku berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, aku akan jawab, aku dah buat apa yang aku mampu." Itu sikap kita bila kita berhadapan dengan kemungkaran. Paling tidak kita benci dengan hati.
Tak boleh kita main lantak-lantak, tak boleh. Macam itu. Dalam Jauharul Mahub pula disebut, apabila berlaku satu-satu majlis yang baik, contoh dia majlis ilmu ni, mengatasi 70 majlis maksiat. Maksud dia, kerana ada lagi kebaikan ni, maka Allah tangguhkan azab ahli-ahli maksiat tersebut. Bukan sebab Allah tak tengok mereka tu buat maksiat, kerana ada orang buat baik, Allah tangguhkan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita tak ada gempa bumi lagi, dia kata tak ada itu, tak ada ini. Mudah-mudahan berkekalan lah macam tu, kita pun selamat. Tetapi sampai satu ketika bila melampaui batas, ni trend sekarang ni dah melampaui batasan. Mudah-mudahan kalau kita terkena pun balak daripada Allah, waktu tu kita ada, kita mati dalam keadaan beriman. Apa yang melampaui batas? Kalau zina ni masih lagi dikatakan normal. Normal, haram memang haram. Normal dengan maksud tak sama dengan liwat, tak sama dengan lesbian. Ini benda ni semakin menular. Di sekolah berlaku, di college berlaku, di universiti berlaku, di Kuala Lumpur ada kelab dia. Ini melampaui batas, mencabar Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak dihentikan, wa'iyadzubillah min zalik. Jadi benda-benda ni melampaui batas ni akan ada waktu ketika nanti sekiranya mereka ni tidak bertaubat, ataupun kita tidak mencegah kemungkaran tersebut mengikut kemampuan kita, maka Allah akan turunkan balak tersebut. Cuma kita di tempat kita ni balak-balak jenis seperti penyakit-penyakit yang dikatakan tak ada ubat. Kencing tikus, mati orang. Sesama burung, mati orang. Pandai pula bagi nama sesama burung. Kalau sesama gajah macam mana agaknya? Tak? Berani dia orang ni buat maksiat. Makin kita tengok, makin peluknya kuat. Makin kita tengok, dia tersenyum-senyum. Apa? Dia kata gitu macam gitu. Saya mengajar dekat Muslimat Taman Tar 2-3 minggu lepas. Dekat sana ada beruk, kan? Sebelum sampai masjid ada beruk, kera ke monyet, salah satu, saya tak tahu, saya tak kenal. Tapi kalau tak beruk monyet, tak monyet kera. Tak kera monkey. Tu. Dia duduk bagi makan pagi-pagi tu, saya kuliah pukul 9 sampai tu, bagi makan beruk tu. Baiknya manusia, dapat pahala tu. Kalau dapat pahala. Balik daripada kuliah, ramai, banyak lagi beruk tu, orang dah tak ada dah, kurang lah. Ada seekor beruk jantan ni, dia dah tala beruk betina. Tuan faham tak tala? Tuan tak faham lah. Jadi saya tengok, kejap lagi macam dia perasan, saya tengok cepat-cepat dia tarik. Lepas tu dia buat selamba je. Beruk hormat ustaz. Faham? Dia tarik balik, dia buat tak tahu, macam kita tak nampak. Kita pun buat tak tahulah, dia mana ada syariat. Nak tangkap basah je, tak boleh. Tapi nak cerita beruk, dia ada malu lagi dengan ustaz. Manusia ni, tengoklah RT. Tengok atas motor Razak. Jadi kita mungkin tak masuk pada masalah tu. Kita Allah letak di tempat yang baik. Hari-hari alhamdulillah Allah letak tempat yang baik. Kita kena upgrade, kita kena baiki hubungan. Makin banyak ketaatan, makin sempurna ibadat kita buat, hubungan kita dengan Allah makin rapat. Allah bagi apa yang kita nak. Kadang-kadang Allah bagi di dunia, kadang-kadang Allah bagi ketika di akhirat. Kadang-kadang Allah tukarkan dengan mudahnya sakaratul maut. Jadi kita tidak bimbang dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah ni sifat dia tidak zalim. Allah ni sifat dia pengampun. Allah ni dia bertindak dengan keadilan dia, bukan bertindak dengan kezaliman dia. Yang kedua, itu yang pertama, segala perkara yang hendak engkau buat bagi orang lain, kita nak buat sesuatu pada orang ni, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dahulu. Jadi apa yang kau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Tak ada orang, kita tak suka kena tengking, kita jangan tengking orang. Tak? Tu. Kita, barang kita ni kalau orang pinjam, kita nak cepat pulang. Dah habis pakai, jangan simpan sepanah orang lama-lama kat rumah. Orang tak suka.
Apa yang kita tak suka orang buat kita jangan buat kau. Ini prinsip hidup. Asas-asas nak jadi dipanggil salamatus sadri. Yang hadis tadi sebut, bila kamu bangun pagi, kamu tidak ada musuh. Hati sejahtera. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik. Duduklah dengan siapa pun orang suka dia. Dan benda ni memang daripada ulama' tuan-tuan. Kita tengok Habib Umar datang, tengok muka suka. Habib Umar. Kalau tengok ahli maksiat suka, siapa yang suka? Orang mata-mata yang fasik dia sukalah. Orang ulama' ni tengok orang-orang ahli maksiat ni, kesian dia tengok. Siap doa lagi, bagilah hidayah. Benci dengan maksiat yang dia buat, tapi Tuhan punya diri tu dia kesian. Jadi apa yang kita suka, orang lain buat pada kita, itu kita buat. Apa yang kita tak suka orang buat kita, yang tu kita tinggal. Ini asas kehidupan. Nak membaiki hablum minan nas, mesti ada komponen ni. Kena jaga sungguh. Kena jaga sungguh. Sebab tu sampaikan sunat tuan-tuan. Kita semayang ni rapat-rapat, kita takut sebelah kita tu nanti bila kita tayat akhir duduk secara tawaruk tu tertindih kaki dia sebab keadaan agak sempit. Sunat kita duduk seperti tahiyat awal. Dapat pahala meraihkan orang sebelah dia tu. Pahala tu. Itu sebahagian daripadanya tu lah. Dia dah 140 kg, duduk sempit, dia tak kira tuan-tuan. Sebelah dia 40 kg, menjerit dalam hati. Kalau menjerit kuat-kuat kan batas semayang. Dia menjerit dalam hati. Imam pula dengan doa ni, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Rasa nak mufarakah yang 40 kg tu. Kena perhati benda-benda ni. Agak-agak. Jadi dia suruh kita apa? Pertamanya, jadi orang yang mengalah tuan-tuan. Mengalah. Dan menyerap keburukan orang tu dalam diri kita. Kita boleh serap keburukan orang tu, tapi kita tak buat keburukan tersebut. Sebab apa dia dah bagi tahu kita? Apa yang kita suka buat kat orang, orang buat kat kita, kita buat. Apa yang kita tak suka orang buat kita, yang tu kita jangan buat. Jadi atas lagi pada tu, kita serap ketidakelekan orang lain, dan kita tidak balas benda yang sama. Nampak? Dia maki kita, kita kata Alhamdulillah. Padahal kita layak, dalam hukum fiqh layak kita maki dia balik. Tetapi kita memilih untuk mengucapkan Alhamdulillah. Dia akan sampai pada peringkat tu memperbaiki hablum minannas. Yang atas tadi hablum minallah. Jaga betul benda yang kecil-kecil. Nampak? Jiran kita sakit, kita orang pertama sampai. Sebab tu bila keluar dalam surat khabar, ada orang duduk bawah jambatan, siapa akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya masalah tu tak selesai lah. Kalau duduk bawah jambatan tu dekat AU5, orang AU5 kena dulu, kena tanya besok pada hari kiamat. Tugas sebenar tu ialah Amel, tapi Amel Ramadan baru muncul. Tugas sebenar, fungsi dia dah berubah. Macam Kodi lah. Kodi ni dia menyelesaikan masalah. Dia duduk tepi simpang, tempat-tempat tumpuan, yang nak bercerai, yang nak kahwin, yang hilang unta, yang hilang kambing, yang nak buat kenduri ni, naik haji tu, apa semua tu, semua jumpa Kodi. Berlaku urusan pinjam meminjam, ada orang tak menepati janji, kata tak nak pinjam pula, pergi jumpa Kodi. Tapi Kodi sekarang dah lain. Dia pecah lagi bidang tugas tersebut. Ni ada lagi satu duduk bawah jambatan, Wangsa Melawati. Saya nak berhenti dah itu, nak tanya. Katanya tak berapa sihat. Tapi kalau nak kata tak berapa sihat, sihat je nampak. Cuma kadang-kadang dia suka bawa troli budak kecil tu, pakai kain batik sekali-sekali. Tu orang Wangsa Melawati kena tanya. Saya dah lepas huluyah dah, selamat dah. Tu dia punya karya dia tu, kena tanya. Kenapa sampai macam gini? Sebab tu orang masjid ni, mana-mana dalam wilayah takluk dia, kalau bahasa sejarah dululah, tak nak belajar sejarah sekarang ni, tak nak wajibkan pula sejarah dia lah tu, tak, Perdana Menteri ni, Perdana Menteri tu, tak, tu kumpulkan database berapa janda tu paling penting kali tu. Lepas tu berapa anak yatim, berapa orang yang sakit tak mampu nak menyala hidup dia, berapa orang yang duduk seorang-seorang dalam rumah, baik lelaki baik perempuan, anak tak ada.
Ni orang sinilah kena jaga benda tu. Perlu minta bantuan, panjang-panjangkan permohonan tu, kita tolong minta bagi dia. Ni dia juga nak pergi naik bas, nak boleh kumpul duit naik bas tu berapa lama pula. Sesat pula tu naik teksi, dia tekan meter lebih, dia kan kira.